Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan saya Haryanti Jumetusen. Berita-berita utama malam ini. Sektor pelancongan mampu berkembang sebagai pembangkit ekonomi yang lebih inklusif, berdaya tahan dan berdaya saing. Persidangan Dasar Kebangsaan ASEAN siaga AI menyumbang kepada kerangka kerja yang menyokong pertumbuhan digital yang saksama di seluruh Asia Tenggara. Usul ketetapan berkenaan perintah di bawah Perkara 83-3 Perlembagaan Negara Brunei Darussalam diluluskan pada hari kelima. Mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara bersidang. Laporan lanjut sidang Majlis Mesyuarat Negara menyusul selepas ini. Mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara disambung semula hari ini dengan terlebih dulu mendengarkan pertanyaan bagi jawab lisan yang dikemukakan oleh ahli-ahli yang dilantik. Dalam memastikan daya saing industri telekomunikasi negara, 3 pendekatan utama diberi perhatian oleh Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi serta Otoriti Industri Teknologi Infokomunikasi Brunei Darussalam AITI. Jelas Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Muhammad Riza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi, ketiga-tiga pendekatan tersebut ialah memastikan persaingan yang sihat, menggalakkan penawaran perkhidmatan yang memberikan nilai kepada pengguna serta mendorong inovasi dan peningkatan kualiti perkhidmatan. 5 strategi utama dikongsikan oleh Menteri Pendidikan ke arah memastikan sistem pendidikan tinggi dan TVET terus responsif serta graduan bersedia memenuhi keperluan industri dan ekonomi masa hadapan. Antaranya, menurut Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajar Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Institusi Pengajian Tinggi Awam dan Institusi TVET akan memperkukuh kurikulum melalui pengenalan modul teras berkaitan teknologi baharu dan sedang berkembang serta kemahiran kelestarian mulai tahun ini. Berhubung penipuan dalam talian, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi menjelaskan pendekatan menanganinya bukan hanya tertumpu kepada penguatkuasaan selepas kejadian berlaku tetapi turut kepada pembentukan satu ekosistem pencegahan dan perlindungan yang menyeluruh melibatkan agensi kerajaan, institusi kewangan, pihak industri dan orang ramai. Mengenai usaha memperkukuh TVET, Menteri Pendidikan mengongsikan IBTE sedang membangunkan Career Hub dan perkhidmatan konsultasi kerjaya dalam talian bagi menyediakan maklumat mengenai dengan program, kemahiran, laluan kerjaya dan peluang pekerjaan. Pada masa yang sama, kualiti tenaga pengajar, kemudahan bengkel dan makmal serta infrastruktur digital terus dipertingkatkan secara berperingkat. Mempunyai permintaan tinggi dan meningkatkan kapasiti pengambilan pelajar. Sektor pelancongan mempunyai nilai strategik yang jelas. Ia bukan sekadar satu komponen penjanaan ekonomi, malah merupakan pemangkin yang mengaitkan pelbagai aktiviti bernilai tambah. Antaranya penginapan, pengangkutan, makanan, pertanian, perdagangan dan perkhidmatan digital.
Dalam kenyataan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri bertajuk memperkasa industri pelancongan sebagai pemangkin kepelbagaian ekonomi negara dan seterusnya menjayakan inisiatif Tahun Melawat Brunei 2027. Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri memberi tumpuan kepada pembangunan pelancongan selaras dengan Brunei Darussalam Economic Blueprint dan Plan Hala Tuju Industri Pelancongan Negara Brunei Darussalam 2024 hingga 2035. Brunei 207 bukan sekadar kempen promosi. Ianya merupakan platform nasional untuk mempertengahkan negara Brunei Darussalam sebagai destinasi yang unik, aman, berkualiti serta kaya dengan alam semula jadi, budaya, warisan Islam dan nilai-nilai Melayu Islam beraja. Pada masa yang sama, ia perlu dimanfaatkan sebagai pemangkin untuk meningkatkan pelaburan, pengukuhan perusahaan tempatan, mewujudkan pekerjaan berkualiti dan mempercepatkan kepelbagaian ekonomi. Saluran digital dan kerjasama strategik dengan sektor swasta diperkukuh bagi memperluaskan capaian promosi, meningkatkan kemudahan pembayaran tanpa tunai, menggalakkan pakej transit dan memanjangkan tempoh penginapan. Menurut Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri, ia bukan sahaja membuka peluang penjenamaan dan nilai komersial kepada pengusaha tempatan, tetapi sebahagian daripada akses daya saing destinasi. Menerusi pendekatan whole of government dan whole of nation yang menggabungkan komitmen sektor kerajaan, sektor swasta, komuniti dan seluruh rakyat, Kementerian yakin bahawa sektor pelancongan mampu berkembang sebagai pemangkin ekonomi yang lebih inklusif, berdaya tahan dan berdaya saing. Dewan pagi tadi juga meluluskan usul ketetapan berkenaan perintah di bawah perkara 83-3 Perlembagaan Negara Brunei Darussalam. Usul tersebut dicadangkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang. Sementara Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga Huluan dan Hiliran menyokong usul berkenaan. Nampaknya semua ahli bersetuju. Sidang diteruskan petang tadi dengan mendengarkan usul penangguhan di bawah Peraturan Mesyuarat 35-1 yang dicadangkan oleh Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Usul penangguhan disokong oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Tadbir Perkhidmatan Awam. Semasa mencadangkan usul berkenaan, Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof menegaskan pencapaian wawasan Brunei 2035 bukan sahaja dilihat daripada kemajuan negara dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, tetapi mengenai kualiti kehidupan yang terus dinikmati dan masa depan yang dibina untuk generasi seterusnya, berlandaskan nilai dan prinsip Melayu Islam beraja sebagai falsafah negara. Wawasan Brunei 2035 adalah wadah pemerintah negara, amanah generasi dan warisan masa depan. Dengan kepimpinan bijaksana ke bawah Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mujahidin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sadul Khariwaddin, Sultan yang di-Pertuan Brunei Darussalam, serta komitmen kerajaan, ahli-ahli yang berhormat dan seluruh rakyat dan penduduk, insya-Allah gerak langkah negara menuju wawasan Brunei 2035 akan terus diperkukuh
dengan penuh tawakal, keyakinan, kesatuan dan tanggungjawab bersama. Menangani isu pengangguran antara yang disentuh semasa perbahasan usul penangguhan daripada ahli-ahli yang berhormat. Dengan industri kreatif yang pada hikmat kaula perlu dilihat bukan sekadar sebagai aktiviti seni, kebudayaan atau hiburan, tetapi sebagai satu sektor. Industri kreatif perlu dilihat bukan sekadar aktiviti seni, kebudayaan atau hiburan, tetapi sebagai satu sektor yang mampu menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Periklanan, fashion, kerap tangan dan pelbagai bentuk kreativiti yang boleh kita kawal. Memastikan rakyat mempunyai pekerjaan lebih baik, kemahiran lebih tinggi, peluang meningkatkan pendapatan serta sokongan berkesan kepada perusahaan tempatan. Peluang meningkatkan pendapatan serta sokongan yang berkesan kepada perusahaan tempatan. Seiring dengan perubahan dunia. Pengukuhan reskilling dan upskilling sebagai sebahagian daripada budaya pembelajaran sepanjang hayat seiring dengan perubahan dunia pekerjaan melalui AI, otomasi dan digitalisasi. Bagian daripada budaya pembelajaran sepanjang hayat. Pemindahan Pusat Pekerjaan Brunei dan Pejabat Perancangan Tenaga Manusia serta penjenamaan semula Jabatan Buruh merupakan tanda positif menangani isu pengangguran. Merupakan tanda positif untuk menangani isu pengangguran. Usaha memperkukuh perusahaan tempatan diharap dapat memastikan negara terus mampu bersaing dalam persekitaran ekonomi yang sentiasa berubah. Bersaing dalam persekitaran ekonomi dan sentiasa berubah. Pelbagai isu yang dihadapi rakyat dapat dikenal pasti lebih awal dan ditangani secara lebih berkesan dengan adanya komunikasi berterusan antara ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara dan kementerian-kementerian. Selepas persidangan ini, perkara-perkara yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat tidak terhenti setakat Dewan menangguhkan sidangnya petang tadi dan akan disambung esok pukul 9.30 pagi. Negara Brunei Darussalam akan menyertai Tamasya Sukan Malaysia SUKMA ke-22 yang dijadual berlangsung di Selangor bermula 15 hingga 24 Ogos ini. Majlis penyerahan bendera negara kepada kontingen diadakan pagi tadi di Dewan Digadong Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Penyerahan bendera negara disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Datu Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datu Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Kontingen negara diwakili seramai 85 orang termasuk 53 atlet yang akan bersaing dalam 11 acara sukan yang dipertandingkan. Kontingen negara dijangka bertolak secara berperingkat bermula esok. Gleneagles Jerudong Park Medical Center JPMC memperkukuh perkongsian penjagaan kesihatan serantau dengan Kerajaan Republik Demokratik Timor Leste berikutan rawatan dua pesakit negara itu yang menjalani prosedur jantung di hospital berkenaan bulan lalu. Pesakit tersebut dirujuk untuk perawatan di bawah kerjasama penjagaan kesihatan kedua-dua pihak melalui Kedutaan Republik Demokratik Timor Leste di negara Brunei Darussalam diwakili oleh Tuan Yang Terutama Abel Guterres, Duta Besar Istimewa Mutlak Republik Demokratik Timor Leste. Prosedur berkenaan dijalankan oleh sepasukan unit pembedahan jantung diketuai oleh Pengiran Dr. Muhammad Nazir bin Pengiran Juanda, Timbalan Pengarah Pembedahan dan Dr. Bedah Konsultan Kanan Jantung Gleneagles JPMC. Kerjaan tersebut turut membuktikan komitmen Gleneagles JPMC kepada kecemerlangan klinikal dan peranannya sebagai institusi penjagaan kesihatan yang boleh dipercayai.
Pembangunan mampan bukan hanya mengenai pencapaian sasaran tetapi berteraskan rakyat dengan memastikan setiap individu mempunyai peluang untuk belajar, bekerja, mengambil bahagian dan menyumbang selaras dengan prinsip Agenda 2030 untuk tidak meninggalkan sesiapa pun. Perkara itu ditekankan pada Majlis Pembukaan Forum Matlamat Pembangunan Berdaya Tahan SDG Brunei dan Dialog Belia SDG Sekali Ketiga. Forum dan dialog dikendalikan oleh Jabatan Perdana Menteri dengan kerjasama Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Kementerian Pembangunan, Kementerian Pendidikan, institusi-institusi pengajian tinggi dan Majlis Kesejahteraan Orang Kelainan Upaya dengan sokongan Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNDP bagi Malaysia, Singapura dan negara Brunei Darussalam. Diadakan selama 3 hari, bermula hari ini acara berlangsung di Dewan An-Nora, Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Dayang Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari Setiausaha Tetap Wawasan Jabatan Perdana Menteri selaku pengerusi Jawatan Kuasa Khas Penyelarasan Kebangsaan SDGs dalam ucapannya juga mengongsikan keterangkuman golongan orang kelainan upaya OKU juga perlu terus diperkukuh dengan menyediakan peluang dan ruang yang sewajarnya bagi penyarutan penuh dalam masyarakat. Majlis turut diisikan dengan ucapan alu-aluan oleh Tuan Yang Terutama Edward Verkich, perwakilan tetap UNDP bagi Malaysia, Singapura dan negara Brunei Darussalam, diikuti ucap tama yang antara lain menggariskan kemajuan SDGs. Forum dan dialog merangkumi sesi perbincangan dan perkongsian serta lawatan sambil belajar ke pusat-pusat OKU. Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dengan kerjasama pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Brunei Darussalam bersama Biro Siasatan Keselamatan Pengangkutan Republik Singapura mengadakan bengkel latihan dalaman mengenai teknik dan pengurusan siasatan kemalangan udara dan maritim. Bengkel diharap dapat memperkukuh kompetensi dan keupayaan negara dalam menjalankan siasatan kemalangan udara dan maritim secara bebas, profesional dan menyeluruh selaras piawaian dan amalan terbaik antarabangsa. Bengkel berlangsung pagi tadi di sebuah hotel di Jerudong. Hadir Awang Haji Muhammad Salihin bin Haji Muhammad Asbar, Timbalan Setiausaha Tetap Pengangkutan, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Bengkel selama 8 hari tersebut bertujuan memastikan setiap kemalangan dapat dikenal pasti punca dan faktor penyumbangnya di samping membolehkan pengajaran dan cadangan keselamatan diambil bagi mencegah kejadian yang sama dari berulang. Pertubuhan Warga Mas diharap untuk terus menjalankan amanah yang diberikan. Dengan sikap menjalankan amanah, ianya akan dapat membina kepercayaan mengangkat imej serta martabat Pertubuhan Warga Mas. Perkara tersebut antara yang disentuh semasa sambutan ulang tahun ke-7 Pertubuhan Warga Mas dengan tema Pertubuhan Warga Mas Menuju Kebaikan dan Kemuliaan. Acara berlangsung pagi tadi di salah sebuah restoran di Tungkuling. Pemangku Pegawai Daerah Tutong dalam ucapannya berkata, 7 tahun bukanlah satu jangka masa yang singkat. Ia adalah perjalanan penuh dengan ikhtiar dan pengorbanan bagi memastikan kebajikan warga emas terus dipelihara. Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri juga menyeru para ahli untuk menjaga kesihatan dan terus berkongsi ilmu dan pengalaman. Acara diserikan dengan penyampaian anugerah Warganita Intan kepada 3 orang ahli pertubuhan. Persidangan Dasar Kebangsaan ASEAN Siaga AI di negara Brunei Darussalam menghimpunkan para penggubal undang-undang, jurutera industri, ahli akademik dan para pemimpin belia untuk merangka pelantindakan praktikal untuk kesiapsiagaan kecerdasan buatan negara. Persidangan selama sehari itu diadakan di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Ibu Negara.
Persidangan memfokuskan ke atas merapatkan jurang kemahiran sektor kritikal dan mewujudkan rangka kerja tadbir urus beretika, penyelarasan teknologi beridentitikan Melayu Islam Beraja dan menangani risiko seperti maklumat digital palsu antara yang dibincangkan. Persidangan menyumbang kepada kerangka kerja yang menyokong pertumbuhan digital yang saksama di seluruh Asia Tenggara. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP terus komited mendorong penulis muda dalam menghasilkan karya sastra yang berkualiti, membimbing penulis muda berkarya dengan bersistematik dan terarah. Antara usaha tersebut, DBP menganjurkan bengkel penulisan novel yang bermula pagi tadi di Brakas. Bengkel 3 hari tersebut diungkayahkan oleh beberapa pakar sastra dan penulis dari dalam dan luar negara. Melalui bengkel genre bengkel penulisan kreatif berkenaan, peserta berpeluang mendalami teknik penulisan kreatif, memperkukuh kemahiran berkarya serta mendapat bimbingan secara langsung daripada pembimbing berpengalaman. Enam warga asing ditahan dalam operasi KAKAS dan dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang bagi serta lanjut. Operasi dijalankan oleh penguatkuasa undang-undang cawangan Kuala Belait yang menyasarkan kawasan di Mukim Seria. 5 warga negara asing dipercayai melakukan kesalahan tidak bekerja dengan majikan asal, manakala seorang lagi melakukan kesalahan tinggal lebih masa di negara ini setelah PAS Imigresen mansuh. Sementara itu, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan menjatuhi hukuman penjara selama 24 bulan dan denda $3,500 Brunei ke atas seorang perempuan warga negara Malaysia. Nurhani binti Jamuddin berumur 45 tahun didapati melakukan 3 kesalahan iaitu masuk semula ke negara ini setelah diusir secara sah, masuk ke negara ini tanpa melalui pos kawalan yang diisytiharkan dan masuk dan tinggal di negara ini tanpa mempunyai PAS Imigresen yang sah. Pesalah gagal membayar denda yang dikenakan dan digantikan dengan penjara selama 3 bulan, menjadikan jumlah penjara kepada 27 bulan. Hukuman berkuat kuasa 25 Jun 2026. Kejohanan karate terbuka di Arab Light 2026 selama 3 hari berakhir petang kemarin di Pusat Insani Seria. Kira-kira 260 peserta mewakili 8 buah kelab termasuk 2 buah kelab dari Sarawak mengambil bahagian dalam pertandingan yang dibahagikan kepada 9 kategori. Penyertaan mencerminkan minat yang semakin berkembang terhadap sukan karate di samping mengeratkan hubungan sukan dan persahabatan antara komuniti karate di negara Brunei Darussalam dan negara jiran.